Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Sihat, BDR ya? Alhamdulillah sihat. BDR, tapi ada juga pergi office. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Orang kata yang tak BDR memang orang di konti lah kan. Betul, Doktor. Masya Allah. Allah. Terima kasih, Doktor. Yeah. Masih lagi sama-sama bersama kita petang ni. Kita nak berkongsi lagi, Doktor, dengan soalan atau pembicara kita yang boleh kita sama-sama ajak pendengar untuk berbincang sama-sama kan. Dengarkan dengan apa tajuk yang bakal kita bawakan petang ini. Ya, dan tajuk petang ini soalan sebenarnya, bagaimana mengambil ilmu dari ruang maya? Bagaimana tu, Doktor? Untuk mukadimahnya silakan. Ya. Betul. Sebab hari ni Mona, kita tengok antara kita pun memang bekerja dari rumah, betul, belajar dekat rumah kan. Jadi kadang-kadang kita perlukan maklumat-maklumat, info-info, ilmu bahan capaian di internet kan. Jadi kita kena tahu juga benar ke, sahih ke, dan apa dia punya adab-adabnya. Baik. Ya. Terima kasih Maulana Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar rumah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini dapat bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna, dan kita cuba untuk berbicara berkaitan dengan persoalan-persoalan yang relevan dalam kehidupan kita pada hari ini, Maulana Syafiq ya. Dan pada hari ini kita mengambil satu persoalan tentang bagaimana kita mengambil ilmu di ruang maya. Saya bukan nak ajar IT ni, Syafiq dan Mona. Bukan itu maksud kita dalam soalan itu. Tetapi kita nak lihat bagaimanakah apakah isu-isu yang terlibat dalam persoalan mengambil ilmu melalui internet ni. Khususnya yang berkaitan dengan yang Syafiq sebut tadi, adab ilmunya, yang berkaitan dengan hukum hakamnya dan juga permasalahannya lah. Kerana apa? Kerana hari ini kita memang sudah tidak boleh lari dari kehidupan yang dikaitkan dengan ruang maya ni. Hari ini pun disebabkan oleh COVID ni, lagilah kita punya bentuk interaksi ni, Fas'aluna kita ni pun Syafiq dan Mona online semua. Terpaksa online, terpaksa melalui ruang maya juga untuk kita bertemu. Jadi itu macam satu perkara yang memang kita tidak boleh lari darinya. Cuma kita bila bercakap tentang mengambil ilmu daripada ruang maya ini, saya kira kita harus bicarakan beberapa isu yang berkait dengannya untuk nantinya kita benar-benar faham bagaimana cara terbaik untuk kita masih lagi mendapatkan ilmu seperti mana biasa, tetapi menjaga perkara-perkara yang penting untuk dijaga dalam konteks kita mendapatkan ilmu melalui ruang maya ini. Sebelum tu Maulana Syafiq, mungkin pendek saja mukadimahnya tentang ilmu itu sendiri. Hari ini orang melihat, ramai yang melihat ilmu itu sekadar maklumat sahaja. Itu isunya. Maksudnya mudah sangatlah untuk mendapat ilmu ni. Kalau tak payah jumpa cikgu, jumpa guru pun tak apa. Kita ada iPad satu, kita ada iPhone satu, ada internet, wifi yang bagus. Maka insya-Allah kita akan menjadi alim kan. Terus dapat alim tu. Kalau kita dengar ayat tu pun macam pelik kan. Mudahnya kan. Sedangkan kita mengetahui bahawa untuk menjadi orang yang berilmu ini bukan mudah, tidak semudah itu. Betul. Kerana apa, Maulana Syafiq? Kerana ilmu ini dia satu benda yang dia mulia. Dia mulia dan dia dimuliakan oleh agama kita sendiri. Al-Quran meletakkan kedudukan orang yang berilmu itu begitu tinggi sekali. Malah diletakkan bersama dengan orang yang beriman,
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan mengangkat martabat orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang dikurniakan ilmu. Betul. Jadi dia bukan kaleng-kaleng kan, siapa yang cakap macam tu kan. Dia memang tinggi. Dan kerana apa dia tinggi, Maulana Syafiq? Kerana dalam Islam antara jalan untuk kita mengenal Allah Ta'ala itu adalah melalui ilmu. Kan? Malah ilmu yang paling tinggi itu ialah ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang usuluddin. Itu merupakan ilmu yang paling tinggi, ma'rifatullah, mengenal Allah itu. Kenal Allah. Itu amat tinggi sekali nilainya, dan itu tidak akan dapat kita capai melainkan melalui jalan ataupun wadah ataupun wahana ilmu. Jadi secara otomatik jalan yang membawa kita kepada mengenal Allah itu juga jadi mulia. Okey. Kan, kerana maudhu'nya itu, kerana objek ilmunya itu tinggi dan mulia, maka jalan untuk menujunya pun jadi mulia. Sebab itu secara umumnya Islam meletakkan usaha untuk mendapat ilmu ni sebagai satu yang cukup mulia. Cuma hari ni bila kita bercakap tentang alam maya, ilmu yang boleh dapat kat alam maya ni, dia dah jadi macam mudah sangat dah, Maulana Syafiq. Jadi di situlah isu yang kita nak bincangkan nanti dalam ruang yang kedua ni. Apa yang menjadi sedikit cabaran kepada kita untuk mendapat ilmu yang mulia dan yang tinggi dari itu, tetapi dengan cara-cara yang very easy lah, kan, orang kata. hanya tekan saja boleh dapat ilmu. Jadi apa dia punya cabaran nanti kita akan bicarakan. Masya Allah. Kan, cakap tentang ilmu ni, kalau kita lihat dari internet memang tiada had lah Mona. Segala-gala kita boleh dapat, tapi tak tahu pula betul ke, sahih ke, ataupun ilmu ni pun kita kena tengok juga kan, dari sudut pemilihan dia dan juga penulisan dia, pengisian dia, semua tu kita kena berhati-hati. Kejap lagi doktor akan berikan sedikit panduan kepada kita. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Untuk pertanyaan, soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, Fas'aluna bermaksud tanyalah kami. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah IKIM. Kita berbincang dengan tajuk bagaimana mengambil ilmu dari ruang maya. Terima kasih nak ucapkan kepada anda sahabat-sahabat maya kita ni Mona. Yang tengah tonton juga di Facebook Live IKIM FM. Alhamdulillah, terima kasih yang sudi komen juga. Ada yang memberikan luahan pandangan kat sini. Katanya kalau di luar selain Malaysia, kami hanya ada satu majlis ilmu sebulan saja yang dianjurkan oleh kedutaan negara. Ini pun satu orang kata nak mencari ilmu sehingga kan datang kat Radio IKIM ni walaupun di luar negara. Berada di Switzerland. Sidah Iser. Itu Facebooknya. Alhamdulillah. Dari luar negara juga dengar Radio IKIM. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Itulah ilmu juga, ruang ilmu juga untuk di luar negara. Dan untuk waktu ini masih bersama doktor untuk kita dah tahu bagaimana ilmunya dan kita nak tahu doktor syabaran. Biasa perkara baru mesti ada syabarannya. Kita nak tahu bagaimana syabaran untuk kita mendapat ilmu di alam maya ni. Silakan doktor. Okey, terima kasih Syafiq dan Mona. Sama-sama. Kita tadi mengatakan pertama poin kita adalah kita tidak boleh lari daripada kehidupan ruang maya ni, internet apa semua ni kan. Dan yang keduanya kita bercakap tentang kalau nak mendapat ilmu itu sendiri dalam Islam kedudukannya tinggi. Nah, sekarang ni kita nak gabungkan dua-dua perkara ini. Kalaulah dalam konteks ilmu yang tinggi itu untuk kita mendapatkannya melalui ruang maya ini, apa cabaran-cabaran dia? Pertama sekali, bila kita cakap tentang ruang maya ni, yang kita maksudkan beginilah, contohnya nak belajar, kita YouTube sajalah kan, ataupun kita mungkin Google saja, internet, ataupun kita baca je WhatsApp yang orang hantar ni kan, post forward, dapatlah ilmu banyak kan. Tapi saya tidak menafikan bahawa dia punya pro, dia punya positif aspek itu banyak juga. Contohnya baru yang disebut tadi, yang kita ada pendengar daripada Switzerland kan. Itu bukan, dulu tidak boleh begitu kan, tak dapat orang nak mendengar pengisian yang sejauh itu. Yang boleh hanya mungkin pergi berjumpa dengan guru dan tak ramai, dan masa pun agak terhad, kalau dah malam dah kena balik. Tapi hari ini bila-bila masa saja kita boleh buka saja Radio IKIM, sentiasa ada pengisian. Cuma yang saya sebut tadi, yang persoalan macam nak belajar melalui internet apa semua tu dengan cara yang mudah, yang dikatakan mudah sangat tadi, mungkin persoalan yang kita nak tanyakan, kalaulah mudah, kenapa tak ramai juga orang yang belajar melalui internet ni jadi ilmuwan besar kan? Yang ilmuwan besar itu masih lagi kita dengar orang yang ada gurunya, ada universitinya yang dia belajar, ada madrasahnya yang dia lalui, yang belajar bersungguh-sungguh, baru dia menjadi ilmuwan. Jadi sukar kalau sekadar dengan internet saja boleh jadi ilmuwan begitu. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam ruang internet ni, kekeliruan juga banyak kan. Kalaulah mudah sangat, kenapa yang banyak kita dapati dalam konteks
online ini adalah kekeliruan. Jadi cabarannya saya cuba ringkaskan, Maulana Syafiq. Pertama sekali pencabaran interaksi. Perhubungan kita dengan pemberi ilmu itu sendiri. Sebab kalau kita saya buat perbandingan ni dengan kita berguru secara fizikal lah. Kan? Kita berguru dengan guru. Jadi kalau dengan ruang internet ni, memang dari satu segi dia mudah. Tetapi selalunya dia one way communication saja. Orang yang mencari itu, kalau dia seorang yang aktif, pandai untuk mencari di mana ruang yang tempat yang terbaik untuk dia mencari ilmu, mungkin dia dapat. Tapi kalau dia sekadar Google saja, pertama dia akan menerima jutaan, malah bilionan maklumat. Kalau sekadar dia Google saja contohnya kan. Jadi maklumat itu memang banyak, tapi maklumat yang sesuai dengan diri dia sebagai penuntut ilmu tu satu. Yang kedua, mungkin level ilmu dia nak cari itu dia tak boleh nak tentukan. Jadi dia masalah interaksi dan guru yang maklumat yang dia dapat itu mungkin maklumat yang dia hanya dapat tanpa dia boleh pertanyakan. Dia pertanyakan, itu satu, masalah interaksi. Masalah komunikasi dengan tu. Cuma yang lebih canggih macam kita ni lah, Pasal Luna ni. Kalau ni boleh tanya soalan kan, dia boleh tulis dekat dia punya posting tu. Itu dah canggih sikit lah. Jadi dia dah mendekati yang macam fizikal. Masih berguru lah. Itu bagus. Itu saya kata yang fizikal tu dia lebih baik kerana dia interaksi tu lebih mudah. Dan kalau kita boleh guna ruang maya ini dalam bentuk yang fizikal tu lebih baik lagi. Ada soal jawabnya, ada interaksi macam kita ni kan, boleh bercakap dan ramai boleh mendengar. Okay. Yang kedua, isu pentahapan ilmu. Kerana kalau kita tengok pendidikan dia ada yang disebut dalam pendidikan disebut pedagogi. Maknanya kalau tingkatan darjah 1, cara ajarnya tu lain. Kalau darjah 2 lain. Gurunya pun telah dipersiapkan untuk mengetahui tahap kefahaman dan tahap akal umur pelajarnya itu. Macam ni cara lain kan. Tetapi kalau ruang maya ni dia terbuka begitu, Maulana Syafiq maknanya yang beginners pun bila dia cari maklumat tu kadang-kadang datang yang susah-susah, yang dia sukar. Jadi tak ada orang yang boleh menerangkan, mendidiknya seperti guru. Jadi dia sekali lagi dia bergantung kepada pencari itu, dia pula terpaksa menyaring, dan itu mungkin sukar untuk orang yang beginners. Walaupun kita bagi dia iPad canggih, Syafiq Amna, dengan wifi yang berapa gig, ratus gig ke, masih lagi kalau tidak ada orang yang membimbing dia dari sudut ilmu, maka kita takut nanti dia tidak akan mendapat pendidikan yang bertahap itu, yang sesuai dengan tahapnya. Jadi itu satu isu yang kedua, dan tak ramai orang yang boleh belajar sendiri dengan cara yang terbaik, orang Syafiq. Kerana dipanggil istilah dia autodidak. Dikatakan antara yang hebat orang yang autodidak ni macam Profesor Hamka. Dia pendidikan formalnya mungkin tidak begitu tinggi, tetapi dia membaca dan akhirnya dia boleh belajar sendiri dan menulis dengan begitu baik sekali. Tetapi tak ramai boleh jadi macam beliau, tokoh seperti beliau. Yang ramai masih lagi merangkak-rangkak mencari bahan sana sini kan. Kalau tidak ada, maksudnya tidak ada betul-betul guru yang membimbing, maka isu kefahaman itu akan bermasalah. Yang ketiga, cabaran alam maya ni, Maulana Syafiq, dia terlalu terbuka dalam erti kata semua orang boleh terlibat. Sebab itu saya bagi contoh macam Facebook misalnya, ataupun Facebook pun ada perbincangan ilmu juga. Tapi kadang-kadang katakanlah orang yang ada ilmu bercakap, dia punya ruang tu siapa-siapa boleh komen. Katalah orang yang jahil kan, orang yang tak tahu, tapi dia masih boleh jadi friend, dia boleh masih bagi komen.
Kalau dia beremosi, dia boleh kutuk orang tu. Jadi benda dah jadi terlalu terbuka sampai adab itu sudah hilang. Adab itu sudah hilang. Kalau dalam konteks pendidikan yang berbentuk kritikal itu, kita saring dulu kan untuk masuk kelas tingkatan 2. Maka orang yang sesuai untuk masuk tingkatan 2 lah. Malah dibahagikan pula kalau yang lebih pandai itu kumpulkan supaya kita boleh ajar benda yang lebih tinggi kan, lebih advance. Tapi kalau dalam Facebook ni itu yang kadang-kadang berjela-jela dia punya posting-posting tu, tetapi tak sampai kepada ilmu. Tak sampai kepada ilmu. Yang ada adalah kritikan, kutuk sini. Jadi akhirnya tidak terarah lah. Pendidikan ilmu itu tidak terarah. Kemudian satu lagi ialah isu kekeliruan yang terlalu banyak disebabkan pertentangan maklumat. Kan kita ni kan ada banyak sumber dalam internet, dalam ruang ni. Kalau kita tulis satu tajuk pun, mungkin tajuk yang sama itu datang 2 mazhab contohnya, bercakap benda yang sama, ada pasti yang dengar baru ni dia akan terkeliru. Jadi sebab itu kita mungkin berada di lautan maklumat, Maulana Syafiq, tetapi kita mungkin masih dahagakan ataupun kelaparan ilmu. Kan? Maklumat banyak tetapi ilmu tak ada. Kerana ilmu itu hanya apabila maklumat yang ada di sekeliling kita itu difahami, masuk ke dalam akal kita melalui kefahaman, melalui pendidikan, melalui pengajaran yang baik sesuai dengan tahap kefahaman kita, barulah dia menjadi ilmu. Jadi nak menjadi berilmu itu bukan semudah kita dikelilingi oleh buku-buku yang banyak, oleh maklumat yang banyak. Lepas tu tak ada apa. Lepas tu tak ada orang yang menolong kita memindahkan maklumat-maklumat yang banyak itu ke dalam akal kita dengan cara tersusun. Itulah guru. Jadi tak apa. Saya mungkin ada kritikal sikit dengan dengan alam maya. Nanti kita tengok yang positifnya pula. Maulana Syafiq. Dia sebenarnya kena berhati-hati kan, Mona. Ya, betul. Bila kita sebut tentang apa yang kita boleh capai ni, sebenarnya memang boleh kita dapat. Tapi kena berhati-hati. Tengok dulu, tapiskan dulu. Dan apa yang Dr. sebut tadi sangat penting. Apabila kita ada guru yang mana kita ambil maklumat di alam maya ni, adanya panduan yang sebaik-baik kepada kita. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita beri khas sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan, dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setu Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Betul, Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah IKIM, dan kita berbincang dengan tajuk kita hari ini iaitu bagaimana mengambil ilmu dari ruang maya. Nama pun dah bagaimana, maksudnya caranya lah. Dan cara tu macam mana untuk kita dapatkan dengan betul, dengan baik, dan maklumat tu sebenarnya sesuai dengan kita yang kita perlukan. Betul. Kita dah dengar dah Dr. Farid tentang cabaran-cabaran untuk kita mendapat ilmu di lautan ilmu yang di internet ini. Dan kita nak sambung kembali doktor untuk waktu ini. Kita nak dengar yang baik pula. Bagaimana caranya. Kan macam tadi kita sebut Mona, kalau nak cari ilmu, kita duduk dekat negara lain, dapat juga kita live ikuti ustaz-ustaz tempat lain, share-share yang kita rasa memang sangat-sangat perlu. Kan itu antara satu juga tu doktor. Macam mana doktor? Ya, betul. Saya tadi pun bukan bercakap yang negatif, Mona dan Syafiq. Cuma cabaran saja. Kita namakan cabaran. Malah hakikat bahawa ruang itu jadi terbuka dan mudah itu sebenarnya satu benda yang dari satu segi positif lah. Betul. Kan dia memudahkan kita, Cuma saya beri macam peringatan tadi kerana bukanlah bermaksud bila ruang itu terbuka kita juga jadi mudah dan cepat untuk mendapat ilmu tu. Dia mungkin facilitate kita, dia mempermudahkan kita, tetapi kita masih lagi kena menjaga perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada perkara-perkara yang sebenarnya bukan ilmu. Dia sekadar kekeliruan saja. Dia sekadar mungkin menambahkan pening kita untuk memahami sesuatu berbanding dengan kemudahan kita untuk memahami sesuatu. Kerana disebabkan ruang terbuka itulah akhirnya kita sukar untuk betul-betul mengikuti tahap-tahap kefahaman yang sesuai dengan diri kita ni. Bagi kita tak sama, Maulana Syafiq. Betul. Saya bagi contoh mudah lah dalam WhatsApp. Kalau kadang-kadang ada perbincangan-perbincangan yang baik dalam grup WhatsApp tu, tapi disebabkan ahlinya begitu ramai, bila ada satu persoalan dibangkitkan yang baik, yang bagus tentang ilmu, belum habis bincang tu dah masuk dah cerita pasal banjir, cerita pasal COVID, cerita pasal lain. Dia potongnya perbincangan yang dah ada tu. Dan lama-lama hilang macam tu saja, masuk pula cerita lain. Jadi tak berlaku dialog yang baik lah, perbahasan yang baik. Okey, saya bagi yang cara sikit. Kalau tak habis minggu ni, kita boleh sama minggu depan. Boleh, doktor. Silakan. Pertama sekali kita kena lihat teknologi maklumat ini dia sebagai alat. Dia kena kekal sebagai alat. Matlamat kita tu mesti kena kekal, jelas. Kalau kita bercakap ini tentang ilmu, kita bukan bercakap tentang nak main game ke apa semua. Kalau itu memang senang lah, Syafiq. Betul. Bersenang pilih, senang main apa semua. Tetapi ilmu ni dia benda yang lebih berat. Dan alat teknologi ni sebenarnya dia boleh memudahkan kita. Cuma macam saya sebut tadi, pertama kita mesti jadikan alat ini memudahkan kita meneruskan proses ilmu yang kita biasa dapat secara fizikal itu. Contoh, kalau dengan fizikal tadi kita cakap kena ada guru kan? Yang membantu kita. Nah, alat ini sepatutnya membantu kita untuk mempermudahkan kita berinteraksi dengan guru misalnya. Jadi seseorang yang mendapat maklumat itu, yang nak mencari maklumat kenali sumber anda dengan baik. Dia kena kenal dulu sumber mana dia nak pergi, dia nak cari ni. Ini kalau dia pun masih pening lagi, mazhab apa aku nak ikut ni kan? Ataupun aku ni nak jadi etis ke, nak jadi orang beragama. Itu pun dia tak decide lagi. Jadi dia pun type atheism kan. Dapat hujah-hujah daripada orang atheis, lama-lama dia pun terpengaruh lah. Betul. Jadi maknanya dia mesti dah ada ilmu asas dahulu. Jadi teknologi maklumat ni akan membantu dia mempermudahkan dia untuk belajar lebih mendalam tentang
perkara-perkara yang dia masih nak mempermantapkan dalam konteks ilmu tu. Yang kedua pastikan ada interaksi, Maulana Syafiq ya. Tadi kita dah kata kelebihan guru ini ialah dia boleh membimbing kita. Kalau ada perkara yang kita tidak faham, kita boleh tanya soalan. Ya, betul. Dan akan dapat dijelaskan sesuai dengan kefahaman kita. Jadi gunakanlah teknologi yang ada ni. Baguslah macam IKIM, kita ada program-program yang baik ni. Ada pula ruang soal jawab. Jadi ada soalan-soalan yang terjawab. Yang tak jawab pula, cuba sambung ke minggu depan. Jadi orang yang betul-betul nakkan jawapan tu, dia dapat jawapan. Dia bukan hanya dengar saja kan. Hari ni orang ni cakap, hari tu orang ni cakap. Yang fizikal pun kadang-kadang berlaku juga macam tu, Maulana Syafiq ya. Kadang-kadang isteri tanya suami, lama dekat masjid tadi, apa ilmu yang abang dapat daripada masjid tadi? Entah, dia kata. Rupanya dia duduk belakang sana, goyang-goyang kaki, baring dekat tiang. Dia dengar je, dia tak aktif, dia tidak pergi bertanya soalan kepada tok guru yang mengajar. Sama jugalah. Dalam ruang maya ni begitu juga. Jadikanlah interaksi Radio IKIM ni antara yang interaktif kan. Jadikanlah ruang ini untuk kita bertanya soalan, untuk betul-betul kita tanamkan kefahaman kita itu. Dan yang ketiganya, kena ada pembimbing. Kita juga kena ada pembimbing. Bukan semata-mata melalui maya saja ilmu kita ini. Kita juga kena ada guru. Malah guru yang mungkin boleh mengajar kita macam mana nak mendapatkan ilmu dalam ruang maya. Itu kena ada. Kan nak cari tentang apa? Tentang tauhid misalnya. Tanya dulu ustaz-ustaz yang kita kenal. Website mana yang bagus untuk saya kunjungi kan? Mungkin guru mana yang saya boleh dengar dia punya syarahan dia dalam YouTube ke apa semua. Jangan main type aja ikut kita punya minat. Dia itu yang jadi bahaya kerana kita sendiri tak mampu. Melainkan kita memang dah tahu macam Syafiq kan, dia dah pakar dah yang mana. Kan. Pakar bidang ini, pakar bidang itu. Dia dah boleh cari sendiri. Kalau tidak Syafiq dan Mona, ruang maya ini nanti dia sudah berubah daripada tempat kita betul-betul nak cari ilmu, dia menjadi tempat untuk pertelagahan. Dia menjadi tempat untuk perdebatan yang sia-sia. Dia menjadi tempat untuk mengelirukan orang berbanding untuk memahamkan orang. Jadi biar kita ada pembimbing dari situ. Dan yang keempatnya, kena kekalkan adab-adab yang ada ketika mana kita belajar secara biasa. Belajar secara biasa apa dia? Pertama, kena ada doanya, kena ada niatnya kan. Betul. Kita cubalah tadi, kalau sebelum tu kita baca Rabbi syrah li sadri kan. Allah maftah alaina ke. Benda yang sama harus kita gunakan ketika kita berada dalam ruang maya pun. Sebelum nak Google tu, Rabbi syrah li sadri dulu. Sebab syaitan pun ada tu membantu kita menaip-naip tu. Nanti takut ke tempat lain dia bawa kita kan. Jadi kena ada doa. Dan kalaulah belajar ada adab, kadang-kadang kita berwuduk kan. Berwuduk sebelum nak masuk kelas ke nak ni. Why not masa nak Google ni pun biar betul-betul kita guna adab-adab itu. Barulah kita masuk ke ruang. Ni ruang maya ni bukan ruang kecil ni. Ruang yang macam tadilah lautan macam Mona sebutkan. Dia lautan, silap-silap tenggelam. Sampai ke dasar sana. Seorang pun tak jumpa kita. Lemas tu nanti. Lemas nanti kan. Aduh. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya maksud saya kita kena kaitkan walaupun di ruang maya dengan perkara yang berkait dengan hal belajar ilmu secara biasa. Bawakan adabnya tu, bawa. Benda sama saya dah kata tadi yang teknologi maklumat ni sebagai alat saja. Alat yang mempermudahkan kita. Tetapi adabnya masih sama. Adab dengan gurunya masih sama. Hormat gurunya masih sama. Jangan main hentam saja. Kita rasa kita boleh bercakap dalam Facebook. Siapa saja tu kita tak kisah. Kita pun hantar komen-komen yang buruk kan. Komen-komen yang tidak beradab. Jadi lama-lama hilanglah ruang perbincangan ilmu itu. Walaupun tadi kita kata dia mempermudahkan, dia sepatutnya memberi ruang kepada kita. Tetapi dia boleh saja bertukar menjadi satu yang kurang bernasib baik sekiranya adab-adab itu hilang.
Dan yang akhir sekali Maulana Syafiq, Ya. tabayun ni kita selalu ingatkan. Sentiasa sahaja kita cek betul-betul apa-apa sahaja khabar, berita, maklumat yang kita dapat, sama ada kita refer pada orang lain ataupun kita guna akal kita yang sihat untuk membandingkan, untuk melihat yang mana yang terbaik untuk kita. Itu saja. Itu dia. Seperti apa yang kita boleh pendekkan dengan kita berbincang ni, iaitu bila kita nak dapatkan ilmu, kita pun kena ada ilmu. Kan? Untuk nak memahami apa jua yang kita nak cari tu. Seperti sahabat kita juga berikan komen di Facebook kita ni, Doktor. Sahabat kita Jumilah Jufazli, itu nama Facebooknya. Katanya, saya berpegang pada pesanan Al-Habib Ali Zainal Abidin. Katanya bahawa sesiapa yang menuntut ilmu melalui maya perlu ada pengetahuan asas berkaitan dengan ilmu tersebut agar tidak tersesat jalan. Seperti apa yang kita maklumkan tadi. Jadi kita sama-samalah kena faham dahulu sebelum kita tersesat ataupun tersilap nanti. Ya, besar. Yalah, internet memang besar. Apa yang kita nak keluar berbilion-bilion seperti doktor kata. Maklumat macam datang. Yalah, kita nak baca semua pun boleh juga sebenarnya. Tapi apa yang kita dapat, apa yang kita manfaatkan tu. Sos-sos yang Yelah, betul. contoh doktor, kita nak type resepi udang. Macam-macam resepi keluar. Resepi udang. Yalah. Baru resepi. Tapi yang paling best Penang lah. Nasi kandar udang ni sedap ni. Makan Negeri Sembilan pedas-pedas. Okay. Allah. Baik doktor, kita dah sampai di ujung pertemuan doktor. Mungkin sedikit doktor lah kesimpulan kita pada petang ni. Silakan. Ya, kita bercakap tentang bagaimana nak mengambil ilmu daripada ruang maya. Kerana ini merupakan dunia kita hari ini, Syafiq. Kita berada dalam global village, walaupun kampung tapi kampung yang global. Duduk dekat ceruk mana pun kita boleh dikaitkan, dihubungkan dengan hujung dunia sana. Jadi terlalu mudah. Dan tetapi yang mudah itulah nantinya boleh menjadi satu lautan yang amat ganas, yang boleh menenggelamkan kita dan melemaskan kita sekiranya kita tidak ada kekuatan-kekuatan nak berenang di lautan yang mendalam ini, dan tidak ada kapal yang besar. Jadi perkara-perkara yang kapal dan teknik berenang itulah yang kita masukkan dengan adab dan ilmu-ilmu persiapan sebelum kita masuk ke ruang maya ini. Allah. InsyaAllah kita persiapkan diri kita dengan ilmu yang memberikan manfaat kepada kita. Dan kebaikan itu akan membawa kita ilmu yang bermanfaat, membawakan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jaga diri baik-baik doktor. Okey. Jaga kesihatan. Baik. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan ada pertanyaan, persoalan, boleh juga terus hantarkan kepada alamat email kita Muna. Iya, boleh hantarkan melalui alamat email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM bersama saya